اشتغل jom. Google Bagana wala daw kami. Dan kemudian diletakkan di atas bahu Abdullah bin Abbas setelah melihat kesejukan Abdullah bin Abbas. Dan pada ketika mana usia Abdullah bin Abbas ini semakin meningkat, maka dia ketika mana meninggal di sini, waktu itulah Abdullah bin Abbas dimandikan jenazahnya oleh sahabat dan para tabi'in baginda Nabi SAW yang masih tinggal pada ketika itu. Waktu ketika itu dan ada lagi beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang tinggal, dan pada masa itulah Abdullah bin Abbas ini dimandikan jenazahnya, disemahyangkan dan dikafarkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih tinggal. Bila dia meninggal, waktu usianya 72 tahun, dalam riwayat menyebut bahawa Abdullah bin Abbas dia meninggal dan pada ketika itu membawa satu risalah yang besar yang ditinggalkan oleh perjuangan baginda Nabi SAW. Maka setelah itulah masjid ini diabadikan, dan kalau tuan-tuan tengok di dalam ni adalah maktabah yang dijadikan perpustakaan. Setelah itulah makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi marilah sama-sama untuk kita sedekahkan Fatihah kepada sahabat dan juga sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita pun dah selesai menziarahi makam dan juga tempat Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan tuan kita jadikan ziarah kita ini bukan sekadar ziarah,
Tapi kita nak biarlah ziarah kita ini menjadi satu ibrah dan pengajaran untuk kita bina dan bawa balik ke Malaysia nanti. Bagaimana lihat perjuangan yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas yang tidak pernah mengenal arti putus asa. Dalam keadaan Rasulullah ditekan, dalam keadaan Rasulullah dimasukkan dan ditekan, maka Abdullah bin Abbas lah yang menjadi penggalang gantinya. Jadi dalam hidup ini, sebab itu dalam hidup ini jangan pernah putus asa dalam kehidupan. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas dengan sifatnya yang tegas dan berani untuk mendepani dengan isu dan pelbagai jenis apa yang berlaku. Maka Abdullah bin Abbas dah selesa ke hadapan. Ambillah contoh yang ada pada Abdullah bin Abbas dalam kita nak merealisasikan kehidupan kita, nak bina kehidupan kita. Bukan hanya kita nak datang untuk ziarah, tapi balik bawalah satu iktibar yang besar. Habis daripada ziarah kita, tapi kita nak bawa sebenarnya satu pengajaran yang menunjukkan yang menjadi tulang belakang bagi Nabi SAW. Jadi sihat dan mudah-mudahan hubungan kita, ziarah kita bukan hanya ziarah biasa bagaimana ziarah orang yang tidak ada ilmu, tapi kita nak dia dan ziarah kita ziarah yang ilmu dan akhirnya kita bawa pulang dengan sesuatu yang lebih besar. Itu untuk kita mencontoh sifat dan sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi dan juga sepupu baginda Nabi SAW yang namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan di antara nama inilah yang Nabi sebut bahawa Abdullah bin Abbas di antara sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi yang telah pun diletakkan namanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih orangnya sifatnya tawaduk, sifatnya warak, kerana walaupun dia tahu dia telah pun disebut namanya sebagai penghuni ke syurga Allah, tetapi kerana sifat warak dan tawaduknya itu meletakkan dirinya sentiasa berhadapan dengan Nabi SAW dan sentiasa menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi tuan-tuan, macam itulah kita, lagi mana tingginya kita, tapi kalau kita meletakkan diri kita sebagai hamba kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat hidayah dan juga petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan lihatlah masjid ini, dan mudah-mudahan dengan kunjungan dan ziarah tuan-tuan di sini akan memberikan satu kesan yang besar lah dalam kehidupan kita nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Tuan-tuan boleh tengoklah kawasan sekitar ni.